sekali kan? Hanya kesungguhan tuan-tuan dan perempuan. Walaupun kita agak sibuk, tapi kalau tuan-tuan dan perempuan dah menghadiri kursus ini, maka Jemori ini lebih baik, lebih dipercayai oleh orang-orang. Sebab kita ni rendah dengan satu perempuan internet itu safe. Tapi yang hari ini ialah bersih negara sendiri. Maknanya kita ambil daripada workshop tu sesuaikan pasukan negara sesuai dan jadikan apa ni pemahaman Malaysia. Saya harap apa ni tuan-tuan bomba akan dapat manfaat pada jalankan ini. Ambil lah baik ini sebenarnya bukan untuk jemput, dia ni akan berguna tuan-tuan dan perempuan sampai bila-bila, dan sebagai pun dia berguna sebagai seorang ulang pasukan beberapa ini sangat. Ini adalah salah satu langkah-langkah yang kita akan ambil supaya tuan-tuan dan perempuan ini tidak terdedah dengan ancaman-ancaman yang ada di luar. Bila kita bersua dengan orang, dengan sama ada lelaki ke, perempuan ke, budak ke, kecil ke, anak ngakak ke, dia mesti terdedah dengan gejala-gejala yang tidak baik. Sama ada sekarang ni, zaman sekarang ni lagi hebat. Ya, macam-macam kita dengar cerita tu. Di hari-hari kita dengar benda-benda yang tidak baik. Jadi yang paling sedih sekali, dia budak UiTM yang dilanggar 7 orang. Siapa yang melanggar itu? Seorang yang dikatakan sebagai apa? Mental apa? Illness. Mental illness. Salah satu daripada sindrom. Mental illness ini adalah salah satu penyakit yang ada dalam sindrom. Kita tahu dia buat benda, tapi dia boleh kena mental illness sebenarnya sudah ada. Jadi kita kena tengok berjalan-berjalan ni. Anak murid kita, budak mengangkat kita yang mental, kita tahu, nampak, boleh bezakan. Jadi kita kena pasti, dan bila tahu macam tu, kita cepat-cepat kena pasti, cepat-cepat buat laporan. Kalau tidak, nanti dia akan mengakibatkan bencana pada orang lain. Kesian. Jadi inilah yang kita cegah lebih awal. Ini salah satu contoh mental illness ataupun kesakitan mental. Bermula dalam mana-mana. Mungkin daripada stres, daripada lebih kerja dan sebagainya. Sebab itulah kita kena tahu cara macam nak hilangkan stres dan sebagainya. Ya, kalau nak fikir hari-hari kerja memang teruk. Tapi kita boleh hilangkan kalau kita pandai menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Okey, adik syawal datang dia lah. Tuan-tuan dan perempuan pun sebenarnya stres tak datang ni. Puasa datang 2 hari, Sabtu dan Ahad. Macam mana pun sabar datangnya, ada berjaya. Walaupun dalam kesibukan masing-masing dengan tugas yang lain. Okey, sebenarnya kita ni dah tak ada masa lagi dah. Hari inilah kita buat. Minggu depan kita dah sibuk dengan jonta-jonti. Lepas tu, dah ada apa tak? Ekspedisi di Kuala Selangor pada hujung bulan, dan ramai juga rakan-rakan kita yang akan pergi ke CALP di Sarawak juga pada masa yang sama dengan ekspedisi diadakan. Selepas tu kita ada apa? Dia hisap ni okay. Stamp Polri di Petaling Perdana, tapi itu terhad. Saya rasa kota ada cukup. Ada penuh. Mana di sini? Di sini. Kalian tahu? Risau ni, Jal. Khairul Risau. Memang betul-betul khusyuk dengan apa ni, geng-geng mania ada. Jai. Stamp Polri dah penuh. Stamp Polri. Ada yang kosong Stamp Polri. Oh, dari Belanda. Sorry. Bukan. Dari Belanda. Macam mana? TV. Ada lagi? Ada kosong lagi? Kisah tuan ni. Saya di Malaysia sekolah rendah dah penuh. Yang masih kosong di sekolah menengah. Jadi kalau ada sekolah menengah nak hadir, Stamp Polri yang pertama kita buatlah di peringkat negeri Islam. Okey.
mencegah dan menghindar. Okey, kita tengok satu video yang berkaitan dengan ini, kita akan discuss dan bincang bersama. Okey, silakan. Kita kena fikir lah pasal kanak-kanak kita nak expose mereka kepada benda ni ke tak. Okay? So kita boleh mencegah, kita tak payah nak post-post untuk semua orang tengok lah. So apa kenderaan, so tentang mencegah ni, untuk sesi kali ni kita akan tengok apa akibat untuk individu yang melanggar tentang kelakuan. Okay? Kadang-kadang tata kelakuan tu dia berbeza. Satu kes tu walaupun pencabulan tapi sebenarnya ada cerita, ada tersesat, ada orang yang cakap itu pencabul juga. Ada yang betul. So dia ada kategori. Okay? So kita tengok tata kelakuan ni actually apa itu, dan kita nak tengok apa yang akan diberi tu ada ke tak? Adakah orang tu patut dikenakan hukuman yang betul ke, ada ke, macam mana? Dan kita akan mengenal pasti tindakan yang perlu diambil dan merujuk kepada pihak yang berkenaan. Okey, so apakah jenis tata kelakuan? Okay? Pertama, penderaan fizikal. Dekat sekolah, cikgu-cikgu ada tak pernah nampak kes macam ni kat sekolah? Ada. Tengok, tunjuk tangan tengok, ada ke tak? Ada. Ada, okey. So, apakah simptom-simptom yang you boleh nampak dekat budak yang ada kes penderaan fizikal? Apa? Luka? Lagi? Cikgu faham lagi apa? Trauma. Okay. So kalau kena di rotan atau kena setrika, okay, semua ni penderaan fizikal lah. Dan budak-budak sebenarnya tak faham kenapa mereka dikenakan penderaan ini, apakah salah yang mereka buat. Okay. So kita sebagai pemimpin, sebagai cikgu, kita kena peka tentang benda-benda ni. Tak boleh nak abaikan sahaja, because memang tragik lah untuk, memang trauma untuk budak kalau mereka terkena macam ni. Okay, next is penderaan seksual. Okay. So penderaan seksual ni memang sangat tabu lah dalam negara kita kan. Macam tak ada orang akan bagi tahu yang saya pernah didera seksual, because dia ni macam memalukan kan dekat culture kita, dekat culture dekat Malaysia. Tapi kita kalau boleh tak nak ada tabu ni lah. Kalau ada orang bagi tahu, kita kena ada environment yang safe untuk mereka bagi tahu kita. So that's why masa dekat Korobori tu, Najari kita akan ada listening ear, satu tempat yang selamat untuk mereka share tentang cerita mereka. Okay. And penderaan emosi. Okay, apa tu penderaan emosi? Siapa tahu tak? Penderaan emosi. Body shaming. Okay. Apa yang akan terjadi kalau di body shaming? Rasa stres, malu. Okay. Apa lagi penderaan emosi? Kalau kita mesti macam kawan dan tidak kawan, lebih mudah kita nak faham perbezaan antara kawan yang lemah dengan kawan yang hebat. Macam power play lah. Betul? Okay. So penderaan emosi boleh dijadikan dekat rumah juga. Okay. Kalau ibu bapa dah sering meninggi gila, walaupun tak buat apa-apa pun dapat A minus, cakap kenapa dapat A plus. You know, ada parents yang macam tu. Ada yang datang balik rumah tak buat apa-apa, budak tu nak datang peluk sahaja dimarah surat. Jangan sentuh saya nak mandi dulu sebelum tu. So benda akan menyebabkan penderaan emosi lah. Penderaan mental. Okay, so apa beza mental dengan emosi?
mental tu lebih kepada mind games. Macam dia akan cakap, okay, kalau you tak buat kerja, you tak akan dapat pergi main. So dia lebih kepada mind games. Macam dia nak trap dia punya anak supaya dia terpaksa nak buat pun. Okay, apa dalam kes penderaan seksual? Semua kategori penderaan ni dia boleh bergabung tau. Okay, so macam penderaan seksual, kalau dia dah dicabut, dia ambil gambar, lepas tu dia akan cakap, okay, kalau you bagi tahu mak you, saya akan upload dekat Facebook. So you think budak tu akan bagi tahu mak dia ke tak? Tak kan? Dia kasi belum stress. Kalau I bagi tahu mak, nanti saya punya gambar dia upload. So iaitu penderaan seksual dengan penderaan mental. Because dia tengah fikir macam dia nak bagi tahu seorang dewasa dan nanti macam mana kalau ibu bapa dah tahu saya pergi main bola olahraga kena dicabut, nanti saya tak boleh masuk pertandingan pula. So macam semua faktor ni dia akan menyebabkan penderaan mental lah. Lepas dia tak tahu nak buat apa macam mana, nak bagi tahu atau nak tweet ke. Pengabaian. Okay. So yang ini pun kerap berlaku sekarang. Because sekarang ni zaman parents yang suka bekerja, suka menaik corporate ladder semua tu. Okay. Dan akhirnya siapa yang jaga anak? Pengasuh. Siapa yang jaga anak lagi? Jiran. Ya. So in the end budak-budak ni dia tak dapat kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Mereka ditinggalkan di rumah, lepas dah balik dari rumah, dari kerja, tak ada orang yang mendengar dia pula. Dulu saya pernah ada satu kawan dia yang bagi tahu lah, dia tak besar, tapi dia bagi tahu lepas tu dan masa dia 5-6 tahun, okay, ibu bapa dia suka melacak dan dia macam terlupa anak dia lah dalam rumah dan dia kunci rumah tu selama 3 hari. 5-6 tahun, masa mana nak masak. Tapi dia belajar juga. Sampai Maggi ni dah tak ada, dia terus gerik-gerik dekat pagar. Akhirnya jiran nampak. Tapi rumah dia ada. So jiran dia tak berani nak dekati pula. So apa yang dia buat? Dia buang roti ke dalam rumah dia. Budak 5-6 tahun ambil dari lain kan. Bekas dia dah karan. Tak panggil tak boleh. Jiran nak datang pun tak berani. So sampai hari ni dah 30 lebih, dia masih ingat kes ini. Dan dia sering menyalahkan ibu bapanya. Sampai dia tahu saya tak nak anak saya seperti apa yang saya dahului. So trauma ni bukan sahaja pada budak, pada dewasa juga. Because this is how you are brought up, tentu dia akan ingat forever. And sampai sekarang lah dia punya relationship dengan parents dia memang dah tak ada lah. Dia hanya close dengan dia punya grandparents. So pengabaian ni walaupun kita boleh cakap okay, saya ada bagi duit, saya ada bagi makanan, tapi perasaan dari kasih sayang tu memang dah tak ada. And it's a very traumatizing one. Okay, next is pengantunan, child grooming. Okay, child grooming ni pernah dengar tak? Pengantunan. Ya, saya pun tengah berfikir apa ni child grooming dalam bahasa Melayu. So, pengantunan. So basically, sebagai seorang dewasa, dia nak beli hati budak-budak. So first, dia jadi baik hati dulu. Dia bagi gula-gula. Lepas tu dia jadi kawan dekat taman. Lepas tu dia ajak, jom saya bawa dia pergi Mishware, beli ice cream. Dia lah okay, dah ada hubungan tu. Dan tiba-tiba dia akan cakap, okey tak kalau saya nak satu peluk? Maka saya rasa sunyi lah, saya nak satu peluk dari ini boleh tak? Dan budak tu akan rasa macam, okey lah, you dah tahu I nak kenal you kan? Okey lah, saya boleh bagi satu peluk. Dan di sinilah bermulanya child grooming. Satu peluk akan jadi, cium sikit-sikit. Lepas tu message, lepas tu, teman saya lagi boleh tak? So dia start daripada baik hati dulu. Seorang dewasa yang baik hati dulu. Lepas tu dia akan slowly jadi kes yang lain lah.
Dan yang ini pun dia akan treat emosi, dia akan play dengan emosi dalam mental juga. Dia akan cakap, kalau you bagi tahu mak you, nanti saya tak bawa you ke